Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimuliakan Ustazah Dr. Zainatul Nadra binti Zainul, pensyarah bagi ulum tafsir, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Saya Haji Hasran bin Haji Harun, pelajar diploma Imam Profesional Universiti Tunisia On, kali ini akan membentangkan tugasan berkaitan kajian kitab tafsir karya Al-Imam Al-Ilusi yang berjudul Kitab Ruhul Al-Ma'ani yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Abu San'a Shihab Al-Din Al-Sayyid Muhammad Afandi Al-Ilusi Al-Baghdadi rahimahullah, atau lebih dikenal Al-Imam Al-Ilusi. Sepanjang pembentangan kajian ini, saya akan bahagikan beberapa peringkat mengikut urutan supaya kita dapat sama-sama menghayati perjalanan seorang mufassir yang sangat komprehensif di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Berikut ini saya rangkan peringkat-peringkat berkenaan. Kandungan. 1. Pendahuluan. Yang kedua, latar belakang penulis. Yang ketiga, kaedah tafsiran. Yang keempat, contoh ayat tafsiran. Yang kelima, kesimpulan. Keenam, refleksi. Dan akhir sekali, yang ketujuh, rujukan. Pendahuluan. Kajian mengenai Al-Quran merangkupi skop yang sangat luas sehingga ia diibaratkan sebagai lautan ilmu yang tidak bertepi. Pelbagai jenis ilmu telah muncul berkat kehadiran Al-Quran, bermula dari asbab an-nuzul, nasih mansuh, muhakam, mutasyabih hingga maki madani dan sebagainya. Objektif kajian ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan kepada bakal imam dalam mengenal pasti metod dan corak yang digunakan oleh mufassir di dalam menghuraikan makna ayat-ayat Al-Quran mengikut kaedah seperti mana yang dikehendaki bermula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in dan seterusnya tabi'in. Kitab tafsir Ruhul Al-Ma'ani ini mempunyai 16 jilid. Penulisannya mengambil masa 14 tahun bermula 16 Sya'ban 1252 Hijrah dan dapat diselesaikan pada 1266 Hijrah. Latar belakang penulis. Nama lengkap Al-Ilusi adalah Abu San'a Shihab Al-Din Al-Sayyid Muhammad Afandi Al-Ilusi Al-Baghdadi, atau lebih dikenali Al-Imam Al-Ilusi. Nama Al-Ilusi diambil dari nama satu tempat di tepi barat Sungai Furat yang terletak di antara kota Abu Kamal dan kota Ramadi, Iraq. Beliau dilahirkan pada hari Jumaat 14 Sya'ban tahun 1217 Hijrah dekat kota Kuf, Baghdad. Beliau dibimbing oleh bapanya sendiri, iaitu Syekh Al-Swadi. Di samping itu, Al-Ilusi juga berguru kepada Syekh Al-Naqasbandi, iaitu seorang ulama ilmu tasawuf yang banyak mempengaruhi tafsirannya. Al-Ilusi dikenal sangat kuat hafalannya dan cerdas otaknya. Beliau aktif dalam belajar dan menulis sejak usia 13 tahun. Pada 1248 Hijrah, beliau diangkat sebagai mufti setelah sebulan sebelumnya diangkat wali wakaf di Madrasah Al-Marjaniyah. Namun, pada 1263 Hijrah, beliau melepaskan jawatan dan beliau berusaha untuk menyusun sebuah kitab tafsir Al-Quran. Setelah karya itu selesai, beliau menunjukkan kepada Sultan Abdul Majid Khan, pemerintah pada masa itu, dan Sultan telah menamakan kitab tafsir itu dengan nama Tafsir Ruhul Al-Ma'ani. Dalam bidang fiqh, beliau bermazhab Syafi'i. Namun, dalam banyak perkara, beliau mengikuti mazhab Hanafi. Beliau juga memiliki kecenderungan berijtihad dan mengikuti akidah Sunni. Beliau wafat pada 25 Zulhijjah 1270 Hijrah ketika berumur 53 tahun dan dimakamkan dekat makam
Syekh Ma'ruf Al-Qaraki, salah seorang tokoh sufi yang sangat terkenal di kota Kuh. Kaedah tafsiran juga adalah kaedah tahlili, iaitu menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspek. Al-Alusi menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara turutan dari awal hingga akhir dan surah demi surah sesuai dengan urutan Mushaf Usmani. Beliau menghuraikan kosakata dan lafaz, menginterpretasikan, yakni al-bayan, ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan makna yang dikehendaki. Oleh kerana beliau bermazhab Hanafi, tafsirannya juga diakui banyak dipengaruhi oleh pemikiran Abu Hanifah yang cenderung kepada sistem ijtihad. Berdasarkan kecenderungan ini, tafsirnya dikategorikan dalam tafsir bi al-Ra'i. Dalam menafsirkan ayat Al-Quran, Al-Alusi banyak mempraktikkan paradigma tafsir Sufi Al-Asy'ari, iaitu tafsir yang cuba mengungkap dimensi makna dalaman berdasarkan isyarat atau ilham dan ta'wil Sufi. Kaedah tafsiran. Tafsir Sufi Al-Asy'ari ini di samping mengarahkan sasaran penafsiran pada pengungkapan makna ayat-ayat Al-Quran yang tersirat, juga berusaha meneroka kekuatan makna Al-Quran yang terdiri daripada makna tersembunyi secara telus dan menjadikan pendekatan hubung kait makna sebagai dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Dalam usaha untuk meneroka makna tersirat, ia didasarkan pada anggapan bahawa makna tersirat bukan satu-satunya perkara yang diinginkan oleh ayat tersebut, melainkan merupakan lanjutan dari makna yang tersirat. Oleh itu, Al-Alusi menitik beratkan pada penafsiran ayat yang secara tersurat, kemudian diteruskan dengan menunjukkan beberapa muatan makna yang samar dan tersembunyi. Contoh ayat tafsiran. Kaedah tahlili surah Al-Kahfi ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أم أمضي حقبا. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Al-Alusi menyangkal pendapat bahawa Musa yang terdapat dalam ayat tersebut ialah Musa ibni Afrazim ibni Yusuf yang menjadi Nabi sebelum Musa ibni Imran. Menurut Al-Alusi, Musa tersebut ialah Musa ibni Imran, seorang Bani Israel, seorang Nabi Bani Israel. Pendapat ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas yang menceritakan pengakuan Musa sebagai orang yang paling alim di depan Bani Israel. Namun, dikecam oleh Allah kerana nanti dia akan dipertemukan dengan seorang yang lebih pandai di Majma' al-Bahrain. Contoh ayat tafsiran, kaedah teori dan logik ilmiah. Surah Al-Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Al-Alusi mengkritik pendapat ulama mu'taqadibin yang cenderung menafsirkan bahawa yang dimaksudkan dengan silih bergantinya malam dan siang itu kerana diatur oleh Allah dan tidak dapat dijelaskan lagi secara logik. Namun, bagi Alusi, kandungan dalam ayat tersebut dapat dilogikan, di mana beliau menafsirkan silih bergantinya malam dan siang itu mengikuti sunnatullah yang ada dalam kuasaan dan iradahnya, iaitu mengikuti gerakan langit dan bumi. Contoh ayat tafsiran kaedah Asy'ari surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Sadaqallahul Azim. Maksudnya,
Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Al-Ulusi menafsirkan Maharaja Al-Bahrain, mengalirnya dua lautan dari darat dan laut, iaitu Laut Tawa dan Masin. Ini dikuatkan dari Qatadah yang menafsirkan ayat tersebut dengan menghubungkannya dengan surah Al-Furqan ayat 43. Menurut beliau, secara zahir, kedua lautan tidak dapat bertemu, merupakan kudrat atau ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan makna batin atau penafsiran Asy'ari dari dua lautan menurut beliau adalah lautan langit yang kuat berada di atas dan lautan dunia yang kuat berada di bawah, yang kedua-duanya dibatasi oleh hati. Contoh ayat tafsiran Kaidah Sufi Al-Asy'ari surah An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Sadaqallahul azim. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Al-Ulusi menafsirkan penciptaan manusia yang disebutkan min nafsin wahidah, jiwa yang satu, iaitu Adam, sesuai dengan makna yang tersurat dari ayat tersebut. Namun yang menarik adalah Al-Ulusi kemudian mengutip dan Jami' al-Akbar yang terdapat di bahagian ke-15 bahawa sebelum Allah menciptakan Adam, Allah lebih dahulu menciptakan Adam-Adam yang lain. Bahkan Adam-Adam ini ada sekitar 30 Adam. Selisih kehidupan antara Adam yang satu dengan Adam yang lain itu sekitar 1000 tahun. Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat dari Ibnu Babawiyah dalam kitab Tauhid. Simpulan, Al-Ulusi adalah seorang mufassir yang boleh menekankan penggunaan logik bira'i, namun tetap berbau spesifik. Meskipun secara rasional kedua perkara tersebut, logik dan spesifik, mempunyai kandungan yang berbeza, bahkan cenderung bertentangan, namun kita tidak akan menjumpainya di dalam tafsiran yang berikut. Sebab tafsir Al-Bira'i ini digunakan untuk menjelaskan keseluruhan ayat yang beliau tafsirkan, sedangkan sofistik di sini hanya digunakan untuk memberikan pemahaman lain dari makna lahir yang sudah dikemukakan sebelumnya, dan makna-makna sofistik ini pun hanya dijumpai pada ayat-ayat yang tertentu sahaja. Selain itu, melihat keadaan pembahagian tafsir sofistik merupakan salah satu corak penafsiran yang ada dalam bentuk tafsir Al-Bira'i. Refleksi. Melalui tugasan ini, saya dapat mempelajari serba sedikit berkenaan tafsir Ruhul Al-Ma'ani karya Al-Imam Al-Ulusi. Saya juga dapat mengenali dengan lebih lanjut mengenai latar belakang penulis tafsir tersebut, iaitu Abu Sana Shihab Al-Din Al-Said Mahmud Effendi Al-Ulusi Al-Baghdadi. Dapat memahami kaedah-kaedah yang digunakan dalam melaksanakan pentafsiran seperti kaedah tahlili, kaedah teori dan logik ilmiah, kaedah Asy'ari dan kaedah Sufi Al-Asy'ari. Dapat menalfasi tafsiran yang dilakukan oleh Al-Ulusi berdasarkan kaedah-kaedah yang dinyatakan. Akhir sekali, di sini saya kemukakan senarai rujukan yang berkaitan dalam menyediakan kajian ilmiah ini untuk semakan kuat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.